Apa ce guys? Korang apa ce? I sihat-sihat je. Tapi sekarang ni kan zaman COVID kan. Jadi relax-relax je. Duduk kat rumah. Jangan pergi mana-mana ya. Buat air, ambil biskut. Layan cerita air kejap. Kita nak cover satu topik kan. Yang berat sikit tapi harus. Realiti dan kebenaran hidup yang pahit untuk diterima tapi harus. Nombor 1. Manusia ni selfish. Dia sentiasa mementingkan diri sendiri dan anda juga patut begitu. Ya ke? Kenapa I kena mementingkan diri sendiri? Kadang-kadang ada baiknya kita mementingkan diri sendiri. Cuba bayangkan kekasih atau si isteri yang 24 jam asyik mementingkan kebahagiaan suami ataupun pasangannya saja. Segalanya dia buat kan untuk pasangan dia bahagia. Tapi satu hari kena tinggal. Macam mana? Bukannya maksud I kata yang pasangan kita semua akan tinggalkan kita. Tak ada. Jangan salah fahamkan maksud saya. What I'm saying is, apa yang kita cakap ni, kita walaupun berkongsi hidup dengan seseorang, kita harus juga jangan terlalu ekstrim. Kita perlu juga fikirkan diri kita sendiri. Sayang macam mana pun kita pada mereka, kita mesti menjaga diri kita sendiri. Apa yang kita simpan untuk masa depan? Adakah kita mesti menyimpan sedikit duit untuk masa depan? Adakah kita saban hari improvekan diri kita sendiri, membuat sesuatu untuk menjayakan dan memajukan hidup kita sendiri? Adakah kita memikirkan anak-anak kita, masa depan kita? Semasa kita menaiki kapal terbang kan, mereka akan buat announcement kata kalau ada kecemasan, pasangkan oksigen tu, saluran oksigen untuk diri sendiri sebelum memasangkannya untuk orang lain, anak-anak ataupun warga tua. Kenapa? Sebab kalau kita sendiri lemah, macam mana kita nak menjadi akar tunjang untuk orang lain yang mengharapkan kita? Jadi dalam hidup kita sendiri pun kita mesti begitu. Kita sentiasa mesti stand steady. You suck. Apa maksud you suck ni kan? Ya, memang tiada seseorang pun dalam dunia ni yang serba boleh, yang boleh buat segala-galanya. Semua insan di dunia ni ada kelemahan dia dan ada their own strength. Mak Saleh kata, develop your strength, manage your weaknesses. Kita kena menilai diri kita sendiri dan mengetahui kekuatan kita dengan mengasuh agar ia menjadi lebih menyerlah, dan juga kita kena akur akan kekurangan yang kita ada dan cari jalan untuk menguruskan kelemahan kita. Tahukah anda kan sebenarnya Steve Jobs ni yang semua orang agung-agungkan sebagai seorang genius ni kan, dia tidak tahu sekali pun membuat komputer atau buat iPhone. Satu pun bukan dia. Dia cuma ada idea saja. Lepas tu dia mencari kawan dia, minta pertolongan daripada kawan dia Steve Wozniak untuk membuat komputer Mac yang pertama. Dan dengan hanya mengilhamkan satu imajinasi dia telah membuat komputer yang begitu canggih. Bukan dia yang buat, kawan dia yang buat. Dia marketing genius saja, tahu menjual benda tu. Jadi kita pun tak payah tahu segala-galanya. Kalau kita nak buat satu idea kan, tak tahu macam mana guna komputer, tak tahu macam mana nak buat tu, tak tahu macam mana nak jual barang, tak tahu macam mana nak buat anything. Apa yang kita pasih atau apa yang kita terror, kita fokus kat situ. Yang lain tu kita cari orang lain untuk membuatkannya. Dalam kebenaran dan realiti hidup yang pahit untuk diterima adalah kebanyakan orang takkan memahami anda. Tapi it's okay. Tidak ada seorang pun yang akan disukai oleh semua orang. Lihat saja pemimpin yang kita ada. Ada yang mengagung-agungkan mereka dan ada juga yang mencaci mereka kan. Setiap keputusan, gubahan, hasil karya atau apa saja yang ada yang memuja dan ramai juga yang mencerca. So please, don't try to be a people pleaser. Be yourself. Your real self. Buat sesuatu tu untuk kepuasan anda sendiri dahulu, bukan untuk memuaskan hati orang lain. Seboleh-bolehnya jangan membuat sesuatu yang jiwa anda tak begitu selesa. Memang ada kalanya kita terpaksa membuat sesuatu yang kita tak suka sebab tekanan keluarga atau rakan dan sebagainya. Tapi cuba seberapa yang boleh untuk meminimasikan perkara sebegitu. Okey, poin nombor 4. Saya pasti ramai tahu akan cerita pasukan rugby daripada Fiji kan, yang menumpang kapal terbang kargo yang membawa ikan untuk sampai ke Olimpik baru-baru ni. Dan mereka berjaya meraih pingat emas. Cubaan dan dugaan harus menguatkan lagi tekad kita. Jangan termakan janji manis hidup senang tanpa usaha atau image selebriti atau jutawan kan yang anda baca atau lihat dekat YouTube atau kaca TV. Keperitan dan kesusahan yang mereka harungi untuk sampai ke tahap kejayaan mereka, kita tak tahu. Sesemua orang sukakan yang indah, tapi setiap seorang ada cabaran yang diharunginya.
ingat dalam setiap kegagalan ada kejayaan. Setiap kepahitan hidup ni ada manisnya. Jangan berduka, harungi kegagalan, cekalkan hati. Poin nombor 5. Setiap hari kita perlu membuat keputusan untuk mencabar diri kita sendiri. Pada masa ini ia mungkin menjadi dilihat remeh lah kan. Tapi sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Begitu juga setiap saat, minit, jam yang diabaikan tidak akan kembali buat selama-lamanya. Saat ini adalah kali terakhir anda akan berada di dalam saat ini. Never again. Soalnya, apakah anda menggunakan masa yang diberi dengan sebaik-baiknya? Adakah kita meluangkan masa yang secukupnya untuk yang tercinta, untuk rakan-rakan? Bagaimana dengan kerjaya kita, cita-cita kita, aspirasi kita, juga impian kita? Adakah ianya impian semata-mata atau ada kita usahakan untuknya? I nak buat satu cerita sekarang. Forbes Magazine dan Bill Gates telah pergi ke rumah Steve Jobs untuk satu sesi temu ramah dan juga sesi fotografi. Bila tiba di rumah Steve Jobs ni kan, tiba-tiba terkejut mereka sebab dalam rumah ni Steve Jobs dah diami selama 2 tahun ni, tapi tak ada perabot langsung. Bila ditanya, Steve Jobs kata dia terlalu sibuk, tak ada masa untuk fikirkan tentang perabot lah, nak beli apa semua. Begitu juga ni billionaire ni, seolah seorang yang terkaya di dunia ni, dia juga kata dia tak ada masa untuk fikirkan tentang baju dia dan seluar je. Jadi setiap hari dia akan pakai kemeja tee yang sama, jeans yang sama, jenama sama je. Kalau pergi kat almari dia, semua baju dia satu je jenama, warna hitam, round collar, t-shirt tee, jeans pun sama jenama, stokin pun sama, kasut pun sama. Sebab dia kata dia tak ada masa untuk fikir nak pakai baju apa. Dia perlukan masa dia untuk benda-benda yang lebih penting dalam hidup dia. Alright? Kita tak perlulah sampai macam tu sekali kan. Tapi setiap saat tu teramat tinggi nilainya. Jangan pasirkan. Okey, poin nombor 6 ya. Luangkan sedikit masa, fikirkan di mana anda ingin berada dalam 10 tahun dari sekarang, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Cuba imajinasikan hidup anda dan jadikan impian anda tujuan dan misi hidup anda. Dan rancang hidup anda, apa yang anda perlu lakukan hari ini untuk mencapai impian anda 10, 20, 30, 40 tahun dari sekarang. Nombor 7, anda mungkin bertanya, jika saya imajinasikan diri saya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun daripada sekarang, adakah saya akan kecapi semua tu? Tidak. Saya bukan pakar motivasi yang nak menjanjikan anda akan mencapai segala yang anda hajati. Kebanyakan kita akan mengharungi banyak cubaan dalam hidup. Tapi dengan setiap langkah kita dapat memperbaiki hidup kita. Make ourselves a better life. But don't be fooled. You will from time to time get punched in the gut. Cubaan tetap akan ada dalam hidup kita. And not everything is going to be smooth sailing. Tapi tak bermakna kita tak ikhtiar dan iktibar agar kita mencapai yang terbaik dan membuat yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nombor 8, jangan give up. Bila kita menghadapi cabaran, bila kita gagal, jangan sekali-kali berputus asa. Elon Musk ada satu idea orang gila untuk memulakan kehidupan manusia di planet lain, di Mars. Tak ada oksigen, tak ada air, tapi dia rasa dia boleh membina sebuah bandar di mana ada 1 juta orang yang boleh hidup di planet itu. Kebanyakan orang mengatakan beliau ni dah gila, tapi mari kita lihat cabaran yang dihadapinya yang telah pun beliau berjaya atasi. Sebelum Elon Musk memulakan projek space travel, ia hanya dibuat oleh negara. Tak ada orang individu yang membawa kapal ke angkasa lepas. Sebab tiada syarikat yang percaya projek membawa kapal angkasa ni boleh meraihkan keuntungan. Tapi beliau berjaya memujuk mereka untuk menswastakan projek kapal angkasa ni. NASA bersetuju dengan syarat beliau boleh membuktikan yang beliau boleh membuat sebuah kapal angkasa yang akan dapat keluar ke angkasa lepas dan kembali ke bumi dengan selamatnya. NASA tidak akan memberikan sebarang bantuan kewangan untuk inisiatif Elon Musk ni. Elon Musk terpaksa mendapatkan bantuan kewangan untuk menjayakan projek ini dan beliau melaburkan semua duit yang beliau ada
dan juga duit daripada pelabur-pelabur yang percaya dengan idea gila dia ni lah kan. Okey. Kapal terbang pertama yang Elon Musk, bukan kapal terbang, kapal angkasa pertama yang Elon Musk lancarkan ni terhempas. Dan yang kedua pun terhempas juga. Dan Elon Musk muflis. Kan tak ada duit untuk bayar gaji, tak ada duit untuk apa-apa, terpaksa tutup syarikat dia. Tapi kan bukan nak tutup, takkanlah boleh tutup terus kan, kena bagi notis untuk pekerja semua kan. Jadi ada dekat sebulan lebih masa untuk mereka duduk sana tak tahu nak buat apa. Dan pada masa tu mereka melihat, okey, mereka bersetuju, okey, kita cuba sekali lagi. Tapi tak ada duit, macam mana nak cuba? Jadi apa yang mereka lakukan adalah kapal terbang pertama, kapal angkasa pertama yang terhempas tu, dan kapal angkasa kedua yang terhempas tu, masih ada spare parts kapal angkasa ni. Mereka gunakan semua spare part yang ada, apa sahaja yang mereka boleh buat. Mereka buat repair macam mana dia buat tak tahu, dan melancarkan kapal angkasa yang ketiga. Dan kapal angkasa ni berjaya pergi ke space dan balik dengan selamatnya. Tu dia. Jangan putus asa. Don't give up. Jangan sekali-kali putus asa. Ikhtiar mesti ada jalannya. Ada setengah orang ni kan, dia suka compare. Oh, dia ni cantik, patutlah. Oh, dia tu kaya, mestilah. Jangan. Lihat pada diri kita. Mesti ada sesuatu dalam diri kita yang unik, yang special. Setiap individu ada kelebihannya sendiri. Hargai apa yang kita ada dan cuba bina yang sebaiknya dengan apa yang kita ada. Nak lebih? Boleh. Usaha, kerja sedaya upaya, dan percaya, kita akan berjaya. Pentingkan hubungan silaturahim. Setengah orang ni kan mementingkan harta, wang dan keselesaan hidup lebih daripada insan yang berada dalam hidup dia. Maupun pasangan kita ataupun adik-beradik, ibu bapa, sanak saudara, rakan-rakan. Sentiasa luangkan masa untuk yang tersayang dan tolonglah mereka seberapa yang boleh. Suatu hari nanti mereka mungkin tak ada lagi bersama kita. Jangan asyik kata satu hari nanti kan saya nak belikan mama kereta besar. Ya, bila hari tu sampai belikanlah mama kereta besar. Tapi hari ni apa yang mampu anda buat untuk mama? 11. Seboleh-bolehnya luangkan masa anda dengan mereka yang positif dan cuba elakkan bersama mereka yang suka mengumpat lah, asyik nak bercerita tentang tu tak betul, ni tak betul. Kalau kita nak cari benda yang tak betul dalam hidup ni, memang segala-galanya tak sempurna. Tapi apa yang kita inginkan sebagai focal point atau fokus kita? Apa? So, apa yang kita memfokuskan minda kita, itulah yang akan mendampingi kita dalam hidup kita. Apa yang kita ingin, kehidupan yang segala-galanya tak kena, atau kita ingin menuju kehidupan yang hari demi hari improving. Ubah minda anda. Be positive as you can be. Setiap saat tu penting. Apakah benih yang kita semai, siram dan asuh dalam hidup kita? Itulah hasil yang kita akan tuai. Nombor 12. Kalau tak ada boyfriend, tak apa. Tak ada pasangan, tak apa. Tak ada suami, tak apa. Tak ada isteri, tak apa. Kenapa saya cakap begitu? Sebab tak ada guna kita ada seseorang tu kalau dia kan menyemak aja, mengsengsarakan hidup kita je. Jika kita jumpa seorang yang secocok dan sedondong dengan kita, yes, great, awesome. Kalau belum ketemu lagi, sabar. Jangan terima je mamat ke pasangan pertama yang kita jumpa. Sabar, ambil masa, fikir masak-masak dan pastikan pasangan tu adalah seorang yang akan membina dan mengindahkan lagi hidup anda. Okey, kita dah sampai ke poin terakhir dalam realiti dan kebenaran hidup yang pahit untuk diterima tapi harus. Okey, kalau anda suka apa yang saya share dengan anda hari ini kan, tekanlah bell loceng tu, subscribe, share dengan member-member, beritahu member-member tentang channel ni kan. Okey, poin ke-14. Ketidaksabaran tu toksik. Jangan selalu berkejaran. Kadang-kadang kita perlu sabar. Pokok durian kan, dia perlukan 4 hingga 10 tahun untuk berbuah. Selepas menanam, kita perlu sabar menunggu. Begitu juga dengan segalanya dalam hidup kita. Bayi memerlukan 9 bulan untuk lahir.
Dengan usaha yang betul, minda yang positif, kita akan mencapai kejayaan. Tapi tawakal dan percayakan diri sendiri. Cekalkan iman. Good luck. All the best.